Rosli Dobi merupakan seorang pejuang kemerdekaan Sarawak berbangsa Melayu. Beliau merupakan pelopor revolusi kemerdekaan Sarawak di bawah pemerintahan kerajaan British Borneo pada suatu ketika dahulu. Sebenarnya, Rosli memainkan peranan penting dalam pemberontakan Sarawak terhadap British berikutan satu tindakan kepahlawanan dan perjuang kemerdekaan yang terpahat selamanya sebagai legenda Malaysia. Rosli Dobi pernah bekerja di Jabatan Kerja Sarawak dan Utusan Sarawak dan dikenali sebagai seorang nasionalis dan seorang penyair. Selain itu, Rosli juga mempunyai nama samaran yang dikenali sebagai Lidros, dan Rosli pernah menerbitkan puisi kebangsaan yang bertajuk Panggilanmu Yang Suci yang pernah diterbitkan di Utusan Sarawak. Rosli Dobi menyertai pergerakan pemuda Melayu Sibu di bawah pimpinan Sirat Haji Yaman dan menyertai Rukun 13 dan telah diperkenalkan kepada organisasi oleh sahabatnya iaitu Awang Ramli. Diringkaskan cerita, keluarga Diraja Brooke memerintah Sarawak pada masa itu dan menjanjikan kemerdekaan kepada Sarawak melalui Perlembagaan Sarawak 1941. Walaupun begitu, Charles Vyner Brooke telah melanggar perlembagaan tersebut di mana beliau telah menyerahkan Sarawak kepada British pada 8 Februari 1946 sebagai tanah jajahan. Ketika itu, Sarawak diperintah monarki yang dikenali sebagai Raja Putih. Walaupun begitu, penduduk Sarawak tetap taat walaupun mereka menginginkan kemerdekaan. Keputusan penyerahan kepada British daripada keluarga Brooks adalah kerana mereka menghadapi masalah kewangan dan tidak mampu untuk membangunkan Sarawak selepas telaga minyak, landasan udara serta ladang getah telah dimusnahkan oleh tentera Jepun. Malahan pada masa itu terdapat desakan daripada pihak British untuk memperoleh Sarawak. Oleh kerana tindakan itu, maka ia telah membawa kepada reaksi masyarakat yang menentang penyerahan tersebut, dan maka disitulah bermula gerakan anti penyerahan Sarawak. Oleh kerana marah dengan tindakan itu, Rosli Dobi telah melibatkan diri dalam kumpulan anti penyerahan iaitu Pergerakan Pemuda Melayu Sibu. Bermula daripada pergerakan ini, akhirnya 13 ahli telah membentuk kumpulan rahsia yang dikenali sebagai Rukun 13. Kumpulan ini dalam diam telah merancang untuk membunuh Gubernur British ketika itu, iaitu Charles Arden Clark, tetapi beliau telah berpindah ke Ghana sebelum mereka sempat berbuat demikian. Oleh kerana perpindahan Charles Arden Clark, maka Sir Duncan Stewart yang tiba di Sibu dilantik menjadi Gubernur Sarawak menggantikan Charles Arden Clark. Sewaktu itu, terdapat 4 daripada ahli Rukun 13 yang terdiri daripada Rosli Dobi, Morshidi Sidek, Awang Ramli dan Bujang Suntong berada di lokasi kejadian. Kelazimannya, Gubernur akan menerima sambutan meriah dari penduduk setempat, namun tanpa diduga di kalangan ramai hadirin yang hadir, sekumpulan anak muda telah bersedia untuk menyerang. Sewaktu Stewart sedang berjalan untuk bertemu orang ramai dan berhenti untuk memeriksa barisan pengawal kehormat, dia didatangi sekumpulan pelajar muda. Di antara mereka adalah Morshidi Sidek, iaitu anggota Rukun 13 yang dengan sopan meminta untuk mengambil gambar dan dipersetujui Gubernur itu. Maka
Ketika itulah Rosli dengan berani melompat dari belakang dan menikam dada gubernur tersebut. Tatkala itu, jaket putih gubernur perlahan-lahan dibasahi darah. Rosli dan Morshidi terus ditahan. Alangkah berduka citanya, kedua-dua mereka iaitu Rosli dan Morshidi telah ditahan di lokasi kejadian, sementara Sir Duncan Stewart dibawa ke sebuah hospital di Kuching untuk mendapatkan rawatan. Seterusnya, Sir Duncan Stewart dibawa ke sebuah hospital di Singapura sebelum meninggal dunia kerana luka tikamannya. Walaupun pembunuhan itu berjaya, perjuangan Rosli ke arah nasionalisme membawanya ke tali gantung pada bulan Mac 1950. Malahan, dia dan rakan-rakannya Awang Ramli, Morshidi dan dua anggota rukun 13 yang lain digantung di atas jenayah yang mereka lakukan. Sebenarnya, Rosli Dobi adalah wira kebanggaan Sarawak dan wira yang berani menentang penjajahan British yang sanggup berjuang untuk mempertahankan maruah tanah air yang dicintai. Ia sama seperti kata-kata Rosli di dalam puisinya, Panggilanmu yang Suci, yaitu, wahai pemuda bercita suci, kekalkan Sarawak negara kita yang asli. Meskipun bagaimana ancaman terjadi, hendaklah sehidup semati. Dan itulah yang dilakukan oleh Rosli Dobi. Semoga roh Allah Yarham ditempatkan dalam kalangan syahid kerana memperjuangkan tanah air dan ditempatkan di kalangan golongan yang soleh, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dikurniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.